para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Iskandar Zulfakar. Kisah daripada perkongsian orang lain dan telah diolah semula oleh Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Histeria di Kilang. Assalamualaikum dan salam istirahat kepada semua pendengar. Semoga hari anda hari ini menggembirakan. Baiklah, kali ini saya nak kongsikan satu tragedi seram yang berlaku di kilang tempat ibu saudara saya bekerja. Ibu saudara saya ni, saya gelarkan beliau sebagai Acik. Merupakan operation manager di kilang tersebut. Jadi, segala kebajikan serta hal ehwal operator-operator yang lain menjadi tanggungjawab Acik saya. Beliau ada ceritakan kepada saya satu kisah yang berlaku di kilangnya. Kisah ni berlaku kepada salah seorang operator di kilang itu. Baru je berlaku sebenarnya dalam 2 minggu lepas. Diringkaskan cerita, pada hari itu Acik ada taklimat ringkas dengan semua operator di kilang tu. Ada benda yang perlu Acik yang perlu maklumkan kepada mereka semua berkaitan kerja. Tengah Acik beri taklimat, tiba-tiba dia dikejutkan dengan jeritan salah seorang operator perempuan. Saya namakan sebagai Mawar. Bukan nama sebenar ya. Mawar ni tiba-tiba saja menjerit dan meracau. Keadaan pun mula jadi kecoh. Semua takut sebab terdengar jeritan si Mawar ni. Lebih menakutkan, beberapa orang operator lain turut rebah dan kerasukan. Acik pun pantas menghubungi rakan-rakan yang lain dari unit lain seperti HR, planning dan lain-lain. Ramai yang turut untuk membantu, termasuklah Big Boss. Big Boss sendiri pun turun. Untuk makluman, Big Boss kilang tu bukan beragama Islam. Dan beliau ni jenis yang kurang ambil pot sangatlah dalam bab paranormal ni. Acik pun sebenarnya agak buntu sebab beliau pun tak pernah alami situasi sebegini. Tapi mujurlah Acik ni jenis tenang dan tak gelabah. Beliau arahkan semua operator yang lain masih okey lah untuk keluar dari bilik itu. Ada dalam 4 orang termasuk Mawar yang kerasukan. Mujur juga ada seorang pekerja ni yang memang mahir dalam bidang agama. Beliau baca ayat-ayat Al-Quran dan cuba merawat 3 operator lain yang kerasukan. Alhamdulillah, ketiga-tiga mereka sedar semula. Cuma Mawar seorang saja yang masih meracau. Kuat betul jin yang menguasai dirinya tu. Acik memberanikan diri mendekati Mawar. Masa ni Mawar dah semakin tak senang duduk lah. Dia meracau dan menjerit sekuat hati sambil berkata, "Aku benci kau. Jangan dekat dengan aku." Acik menghiraukan pekikan Mawar tu. Beliau dengan beraninya menyentuh ubun-ubun kepala Mawar. Dengan nada yang kasar, beliau jerkah Mawar. "Kau diam! Duduk sekarang!" Anehnya, Mawar pun tunduk ketakutan. Benda yang menguasai diri Mawar tu ketakutan dan menurut saja arahan Acik. Memang konsepnya begitu. Benda tu akan lebih ganggu kalau kita takut. Tapi kalau kita berani dan jerkah dia, dia akan takut pada kita. Kawan Acik yang pandai berubat tadi pun menghulurkan bantuan. Beliau berkata kepada jin tersebut, "Kenapa masuk dalam badan Mawar?" Jin tu cakap, "Mawar milik aku." "Mawar milik aku." "Dia tuan aku. Dia adalah pewaris aku." Kawan Acik pun malas nak cakap banyak. Beliau segera baca ruqyah dan tarik keluar jin tersebut melalui ibu jari Mawar. Dalam beberapa minit selepas tu,
Mawar pun tersedar semula. HR kilang itu hubungi Ibu Mawar dan arahkan supaya Ibu Mawar datang mengambil Mawar. Mawar turut diberikan cuti untuk rehat buat beberapa hari. Sementara Ibu Mawar datang, mereka pun tanyalah Mawar, kenapa jadi macam tu? Mawar terus menangis. Dia cakap, sejak kebelakangan ni, dia selalu bermimpi ada lembaga hitam sering mengejarnya di dalam hutan yang luas. Lembaga tu juga turut memperkosa Mawar dalam mimpinya tu. Dia dapat mimpi yang sama sejak beberapa malam sebelum tu. Bukan itu saja, dia turut mengadu badannya sakit-sakit dan ada kesan lebam di merata-rata tempat. Dia menangis sebab rasa bersalah kerana rahsiakan perkara itu daripada orang lain, termasuklah dari ibu bapanya sendiri. Acik nasihatkan Mawar supaya mendapatkan rawatan daripada pengamal perubatan Islam selepas ni. Sebenarnya, gangguan belum habis lagi. Petang tu, ketika waktu kerja tamat, kawan acik saya yang pandai berubat tu pun bertolak balik ke rumah. Waktu tu dah lewat, dah senja. Sebab kawan acik tu bertolak dari kilang pun dah pukul 6 lebih macam tu. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja kawan acik ni terbau benda yang sangat busuk dalam keretanya. Busuk tu sampai tahap dia nak termuntah. Mata kawan acik saya ni pun mulalah meliar mencari punca bau tersebut. Silap dia terpandang cermin pandang belakang dalam keretanya. Ketika itu, dia terlihat kelibat macam manusia, tapi muka buruk sangat, berkedut macam kain buruk. Maaf, saya pun tak dapat nak bayangkan macam mana, tapi begitulah yang dia beritahu. Kawan acik saya ni pun terkejut sampai dia tertekan pedal brake, menyebabkan keretanya terberhenti secara mengejut di atas jalan raya. Mujur saja waktu tu, jarak kereta di belakangnya masih jauh. Kawan acik pun segera hidupkan signal dan berhenti di bahu jalan. Dia segera membaca potongan ayat-ayat suci Al-Quran lalu meniup di sekitarnya. Ketika itu, dia cakap keretanya bergegar serta bunyi dentuman yang kuat, seperti ada benda besar yang langgar pintu keretanya. Benda tu langgar untuk keluar lah. Kawan acik pun segera keluar dan membuka keempat-empat pintu keretanya. Dia turut mengarahkan apa saja yang ada dalam keretanya supaya keluar segera. Mujurlah selepas tu, tidak ada apa-apa lagi gangguan yang dia terima. Alhamdulillah, dia berjaya sampai ke rumah dengan selamat. Berkaitan dengan Mawar pula, dengar cerita, Mawar ambil cuti tambahan kerana beliau masih belum okey lagi. Semoga beliau diberikan kesembuhan segera. Sekian, terima kasih, Brother Fah.